Dah mula Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang akademik report kami yang dibuat berdasarkan pemerhatian di dalam video ini. Ini adalah sebahagian cuplikan video yang kami ambil iaitu daripada minit ke-8 hingga ke minit 11.3. Dari sini doktor boleh tengok video kami yang kami telah pilih untuk siapkan akademik report ini. Okey Pip, dah Pip, boleh masuk slide. selesai Okey, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Muhammad Irfan bin Rahizal, Muhammad Safwan bin Abu Sairi, Muhammad Nur Zaid bin Mahmidun iaitu saya sendiri dan Muhammad Afiq Sazani bin Hairul, Umi Maisarah binti Kasiran dan Siti Nur Sazwani binti Ali. Next slide, Vic. Saya akan serahkan pembintangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya Siti Nur Sazwani binti Ali akan menerangkan tentang pendahuluan bagi topik ini. Penghasilan kertas kerja ini dilakukan bagi memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik yang dibincangkan dan dipelajari sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Penghasilan kertas kerja ini juga berfungsi untuk mewujudkan kertas kerja yang berkualiti, hasil daripada akademik yang dipelajari dan diceburi. Antara isi yang paling penting untuk dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah mengenai SDG 5 iaitu Gender Equality dan juga SDG 10 iaitu Reduce Inequality yang juga merupakan salah satu matlamat yang tertakluk di dalam matlamat pembangunan lestari yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hal ini juga akan dapat membantu di dalam membangunkan dan mewujudkan perwakilan yang mampu lantang bersuara tentang isu-isu yang berkaitan dengan ketidaksamaan antara negara dalam institusi ekonomi dan kewangan global antarabangsa bagi mewujudkan institusi yang lebih efektif, berwibawa, bertanggungjawab dan sah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Untuk bahagian objektif di dalam akademik report ini, kami menjelaskan tentang 3 objektif utama iaitu yang pertama ialah menjelaskan teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme yang digunakan. Yang kedua ialah menganalisis pengembangan sosial pelajar di dalam kelas. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti SDG 5 dan SDG 10 yang terdapat di dalam video. Seterusnya saya serahkan kepada Ifah Raizan. Okey, untuk pemerhatian dalam kajian kami ialah antara hasil pemerhatian daripada video pembelajaran yang dijalankan ialah yang pertama, video itu menunjukkan bahawa guru di dalam video tersebut menggunakan teori pembelajaran kognitif dan teori pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua ialah penggunaan teori Vygotsky juga dapat dilihat di dalam video pembelajaran tersebut kerana guru yang sedang mengajar di dalam kelas memberi panduan kepada pelajar tentang apa yang perlu mereka lakukan. Pemerhatian yang ketiga ialah aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut dapat membina interaksi sosial dalam kalangan pelajar yang menyebabkan hubungan mereka boleh menjadi erat. Okey, untuk pemerhatian yang keempat ialah hasil daripada pemerhatian video pembelajaran ini juga terdapat perkaitan antara SDG 5 iaitu kesamarataan jantina iaitu tiada diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Dan pemerhatian yang terakhir ialah pemerhatian daripada video pembelajaran ini juga menunjukkan bahawa SDG 10 iaitu kurang ketaksamaan berkait dalam sesi pembelajaran tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Umi Maisarah. Hari ini saya akan bentangkan dapatan kajian kami dalam akademik report kami, iaitu yang pertama teori pembelajaran yang digunakan iaitu teori kognitif dan konstruktivisme.
Teori kognitif dapat dilihat apabila guru tersebut memulakan kelas dengan memberikan penerangan, kemudian pembelajaran yang memerlukan pelajar untuk berfikir. Guru tersebut juga mengajukan persoalan kepada pelajarnya mengenai pengetahuan sedia ada. Dan seterusnya, guru menghasilkan suasana pembelajaran reaktif di dalam kelas di mana semua pelajar dapat mengemukakan idea mereka, mencuba perkara baru dan berfikir tentang hasil pengalaman yang diperoleh. Seterusnya, teori konstruktivisme dapat dilihat apabila pelajar dapat membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Pelajar juga mampu untuk berfikir secara kritis untuk menyelesaikan setiap masalah. Tambahan pula, pelajar juga mampu untuk berfikir, yakin, berkemahiran sosial dan lebih faham dengan cara pembelajaran yang disediakan. Seterusnya berkaitan dengan perkembangan sosial pelajar dan kelas, iaitu hasil kajian mendapati pembelajaran yang dijalankan mempunyai perkembangan sosial yang baik di kalangan pelajar dan guru. Antaranya, pelajar mampu mempertingkatkan kemahiran belajar dan membentuk sikap positif semasa menyelesaikan masalah dalam pembelajarannya. Pelajar juga yakin menjawab persoalan yang diajukan daripada guru dengan menggunakan kemahiran berbahasa yang baik. Dan dapatan kajian yang terakhir iaitu berkaitan dengan SDG 5 dan SDG 10. Guru memberikan pertanyaan dan corak pembelajaran yang sama rata di dalam kelas yang berlainan jantina. Guru juga memberikan bahan mengajar yang sama rata kepada semua pelajar. Selain itu, guru tersebut membuka peluang kepada semua pelajar untuk mengemukakan idea dan jawapan masing-masing. Penyusunan tempat duduk pelajar di dalam kelas itu juga dapat dilihat penyusunan tempat duduk yang tidak diasingkan mengikut jantina. Pembelajaran di dalam kelas tersebut mempunyai amalan kesaksamaan yang baik dan tidak mendiskriminasikan pelajar dari segi jantina, kaum, latar belakang atau sebagainya. Dan akhir sekali, semua pelajar dapat menikmati ruang belajar yang kondusif dan selesa. Seterusnya saya beri kepada pembentang seterusnya. So yang seterusnya adalah cadangan. So cadangan yang pertama adalah penggunaan bahan mengajar yang menarik dan bersesuaian dengan tahap pendidikan belajar. Ini bagi mendorong pelajar supaya mahir dan faham apa yang dipelajari dengan lebih mudah dan cepat. So cadangan yang kedua, guru menggunakan idea yang kreatif dan menyeronokkan semasa pembelajaran. Guru akan lebih bersemangat dan memberikan yang terbaik lalu membuatkan pelajar lebih mudah faham. Cadangan yang ketiga, pengajaran yang baik serta efisien. Guru melihat teknik pengajaran sama ada ianya sesuatu atau tidak kepada pelajar lalu membagi teknik dan proses yang bersesuaian dengan pembelajaran bagi memudahkan pelajar faham dengan lebih cepat. Dan cadangan terakhir, suasana kelas yang kondusif. Kelas dalam keadaan selesa dan ceria di mana terdapat perhiasan pembelajaran, bahan bacaan yang tak nampak. Yang menarik. Hai. Bahan bacaan yang menarik serta pencahayaan dan aliran udara yang baik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Oh dah. Okey, bagi kesimpulan pula. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, SDG 5 Gender Equality iaitu kesesamaan jantina dan akses kepada pendidikan adalah hak asas yang paling penting manakala SDG 10 iaitu Reduce Inequalities, mengurangkan ketaksamaan, adalah ia juga berkait rapat dengan gender equality di mana berkenaan keadilan yang berlaku dalam negara seperti pendapatan dan juga berdasarkan usia, jantina, kejayaan bangsa, etnik, asal-usul, agama dan status ekonomi ataupun lain-lain dalam sebuah negara. Setiap wanita dan lelaki, kanak-kanak, perempuan dan lelaki mempunyai akses yang sama terhadap peluang pelajar, perlakuan yang adil semasa proses pembelajaran, hasil yang adil dan akses pada peluang dalam semua bidang kehidupan. Dan semua jenis diskriminasi juga perlu dihilangkan dan syarat
perlakuan dan peluang yang sama harus diberikan tanpa mengira gender, iaitu jantina. Oleh itu, mengurangkan ketaksamaan adalah langkah terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhir sekali, sebagai seorang pendidik, kita haruslah bersikap reflektif dan objektif. Perhatikan trend tingkah laku pelajar dan lakukan yang terbaik untuk memberikan lebih banyak tindak balas tanpa mengira jantina kepada pelajar. Selain itu, pihak sekolah juga berperanan mentadbir sekolah di mana perlu mengelakkan daripada menggunakan perbezaan status atau keupayaan seseorang pelajar untuk meningkatkan nama sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja daripada kumpulan kami untuk pembentangan akademik report. Saya harap pembentangan yang kami lakukan jelas. Sekian, terima kasih.